Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita kembali dalam rancangan TV Pendidikan. Syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah, pada kali ini anak-anak pelajar akan bersama dengan saya, Cikgu Ahmad Yani bin Saleh dari SMK Seri Gunung Bacok Kelantan bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif semester 2. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama meneliti bahagian C pembangunan negara dalam sastra dan pembangunan. Bagi mendalami tajuk ini, para pelajar seharusnya memahami konsep pembangunan negara itu sendiri. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi, pembangunan negara seringkali dikaitkan dengan proses yang melibatkan perubahan dari sebuah negara yang mundur menuju ke negara yang maju, di mana ada beberapa faktor yang perlu diberikan perhatian dalam menilai proses pembangunan sesebuah negara. Faktor-faktor itu terdiri daripada faktor kebendaan dan juga faktor bukan kebendaan. Baiklah anak-anak, faktor kebendaan seringkali mudah diukur apabila kita melihat adanya bangunan-bangunan pencakar langit dalam sesebuah negara. Jika sekiranya negara itu dibangunkan dengan bangunan-bangunan pencakar langit, sudah tentu negara itu merupakan sebuah negara yang sememangnya membangun. Selain daripada faktor kebendaan, ada juga faktor bukan kebendaan yang turut menjadi faktor dalam proses pembangunan sesebuah negara. Faktor itu adalah faktor yang terdiri daripada sumber manusia. Jika manusia yang ada dalam sesebuah negara itu tidak dapat melaksanakan peranan dalam membangunkan negara, sudah tentu pembangunan negara itu tidak akan berlangsung dengan baiknya. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, setelah anak-anak mengetahui faktor yang mempengaruhi pembangunan negara iaitu faktor kebendaan dan faktor bukan kebendaan, tahukah anak-anak bahawa ada lagi faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi pembangunan sesebuah negara? Faktor-faktor itu adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan negara. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, faktor yang cikgu maksudkan itu adalah yang pertama, faktor politik dan yang kedua, faktor ekonomi. Kedua-dua faktor ini merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi pembangunan dalam sesebuah negara. Baiklah anak-anak yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama meneliti kedua-dua konsep politik dan juga ekonomi agar pemahaman dan penghayatan para pelajar terhadap kedua-dua faktor ini dalam mempengaruhi pembangunan negara lebih jelas dan lebih terperinci. Baiklah anak-anak yang dikasihi sekalian, ada beberapa konsep yang ingin cikgu kongsikan di sini. Politik seringkali dikaitkan dengan sesiapa yang beroleh sesuatu kuasa mengikut masa dan caranya. Biasanya kalau kita merujuk kepada negara kita, orang yang diberikan kuasa ini biasanya dipilih berdasarkan kepada pilihan raya yang diadakan 5 tahun sekali. Politik juga seringkali dikaitkan dengan cara pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang yang diberikan kuasa. Politik juga seringkali dikaitkan dengan ilmu siasah, ilmu kenegaraan yang mana ianya berkaitan dengan pemerintahan sesebuah negara. Sebagai kesimpulannya, politik seringkali dikaitkan dengan orang ataupun organisasi yang berkuasa dalam sesebuah negara, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan pemerintahan dan juga pentadbiran. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami dan juga menghayati konsep politik, mari kita sama-sama melihat pula konsep ekonomi. Ekonomi seringkali dikaitkan dengan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan juga perkhidmatan. Ekonomi juga turut melibatkan kegiatan untuk mendapatkan hasil bagi tujuan keperluan hidup, sama ada dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk barangan.
secara mudahnya bagi memudahkan para pelajar memahami konsep ekonomi. Ekonomi juga turut melibatkan pengendalian sumber-sumber ekonomi dalam sesebuah negara, di mana antara aktiviti-aktiviti yang sering dikaitkan dengan ekonomi ialah seperti perlombongan, perindustrian, pertanian serta perdagangan. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi, setelah kita memahami dan meneliti kedua-dua konsep dalam politik dan ekonomi, mari kita sama-sama meneliti dan memperincikan sukatan pelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami kedua-dua faktor yang telah disebutkan oleh saya tadi. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama meneliti dan memperincikan sukatan pelajaran berkaitan dengan kedua-dua faktor yang telah dinyatakan tadi. Faktor yang pertama iaitu 3.1 faktor politik, di mana ada 3 subtajuk yang perlu para pelajar kuasai bagi memahami bagaimana hubung kait politik dengan proses pembangunan negara. Untuk subtajuk yang pertama, 3.1.1 iaitu kepemimpinan. Objektif yang perlu para pelajar capai bagi menguasai tajuk ini ialah para pelajar seharusnya mampu menghuraikan kepelbagaian gaya kepimpinan dalam proses pembangunan sesebuah negara. Baiklah anak-anak, mari kita meneliti pula subtajuk yang kedua iaitu 3.1.2 iaitu tajuk berkaitan dengan nasionalisme. Objektif pelajaran yang seharusnya dicapai oleh pelajar ialah para pelajar seharusnya mampu menghuraikan kepentingan nasionalisme dalam konteks pembangunan negara. Seterusnya, subtajuk yang ketiga 3.1.3 iaitu peraturan dan undang-undang, di mana objektif pelajaran yang seharusnya dicapai oleh pelajar ialah para pelajar mampu menyatakan sejauh manakah pentingnya peraturan dan undang-undang dalam pembangunan negara. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu harap anak-anak pelajar sudah pun dapat memahami dan menghayati faktor pertama dalam proses pembangunan negara iaitu faktor politik. Ya, anak-anak, setelah kita memahami dan mengetahui faktor politik, marilah kita sama-sama melihat apakah subtajuk di bawah faktor yang kedua iaitu faktor berkaitan dengan ekonomi, di mana ada 3 subtajuk yang perlu dikuasai oleh para pelajar bagi memahami bagaimana hubungan ekonomi dalam konteks pembangunan sesebuah negara. Subtajuk tersebut adalah terdiri daripada 3.2.1 iaitu pertanian, 3.2.2 iaitu usahawan dan 3.2.3 perdagangan. Dan seharusnya para pelajar mesti mencapai objektif yang telah digariskan iaitu para pelajar mampu menguasai dan mengenal pasti bidang ekonomi yang mampu menyumbang kepada proses pembangunan negara, di mana bidang-bidang ekonomi yang perlu digarap oleh pelajar perlulah dihubung kaitkan dengan kedua-dua teks yang dikaji dan bagi semester 2 iaitu teks Sulalatus Salatin dan juga teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Ya anak-anak, baiklah, setelah kita meneliti kedua-dua faktor penting yang menjadi proses pembangunan negara, mari kita meneliti secara detail dan terperinci bagi subtajuk-subtajuk yang telah cikgu nyatakan tadi. Baiklah anak-anak, setelah kita meneliti kedua-dua faktor penting yang menjadi faktor dalam proses pembangunan negara, mari kita sama-sama memperincikan subtajuk-subtajuk yang telah cikgu nyatakan tadi. Untuk perincian yang pertama, tajuk 3.1.1 iaitu kepimpinan, di mana ada beberapa perkara penting yang perlu anak-anak pelajari untuk memahami konsep kepimpinan.
Okey, mari sama-sama kita meneliti apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan. Untuk makluman dan pengetahuan para pelajar, cikgu hanya berkongsi satu daripada konsep yang boleh membantu memahami tajuk ini dengan secara lebih mendalam. Baiklah anak-anak, kepimpinan seringkali dikaitkan dengan sikap, cara berkelakuan, kebolehan, pencapaian, tindak tanduk, kecekapan dan sebagainya. Ianya merupakan ciri penting yang perlu ada dalam diri seseorang pemimpin. Sebagai pemimpin yang berjaya perlulah menunjukkan ciri-ciri yang telah dinyatakan oleh cikgu tadi. Selain daripada kefahaman terhadap konsep, anak-anak juga perlu memahami ada beberapa gaya kepimpinan yang ditunjukkan dalam novel Sedekah Besar di Kuala Lumpur dan juga teks Sulalatus Salatin. Baiklah anak-anak yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama meneliti gaya kepimpinan yang digambarkan dalam kedua-dua teks tersebut. Antara gaya kepimpinan yang terdapat dalam novel Sedekah Besar dari Kuala Lumpur dan juga teks Sulalatus Salatin ialah berkarisma, bijaksana, berilmu, teguh iman, sabar, berdaulat, berwawasan, berani, adil dan juga tegas. Namun, harus cikgu ingatkan di sini, ini bukanlah gaya kepimpinan yang muktamad. Masih ada lagi gaya-gaya kepimpinan yang terdapat dalam kedua-dua teks yang dikaji. Cikgu sarankan anak-anak pelajar perlulah berbincang bersama-sama dengan guru di sekolah bagi mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan gaya kepimpinan yang terdapat dalam kedua-dua teks yang dikaji. Baiklah anak-anak, sudah tentu anak-anak juga ingin tahu siapakah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin dalam kedua-dua teks yang dikaji untuk semester 2 ini. Watak pemimpin biasanya terdiri daripada mereka yang diangkat menjadi pemimpin. Dalam teks Sulalatus Salatin terdapat dua kategori pemimpin, iaitu watak sultan dan juga watak bendahara. Di mana kita semua sedia maklum, watak sultan merupakan pemerintah yang menjalankan pemerintahan dalam sesebuah negara, manakala bendahara bertindak sebagai penasihat. Ya anak-anak, mungkin anak-anak tertanya-tanya macam mana dan bagaimana bendahara juga turut tersenarai di bawah kategori watak pemimpin. Baiklah anak-anak, jika anak-anak kembali mengingat sukatan pelajaran untuk bahagian C, sudah tentu anak-anak akan teringatkan tajuk berkenaan dengan susun lapis masyarakat. Antara peranan yang dimainkan oleh bendahara ialah bendahara juga berperanan sebagai pengganti kepada sultan. Jadi, secara langsung, di sini kita boleh buat satu kesimpulan. Bendahara juga termasuk dalam kategori watak pemimpin. Bagi novel Sedekah Besar dari Kuala Lumpur, terdapat 4 kategori watak yang dikategorikan sebagai watak pemimpin. Watak-watak tersebut terdiri daripada watak pengarah, watak penghulu, watak ketua kampung dan juga watak ahli politik. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama meneliti subtajuk yang kedua di bawah aspek politik, iaitu aspek nasionalisme. Baiklah, setelah kita meneliti tajuk yang pertama itu tadi, mari kita sama-sama memperincikan pula subtajuk yang kedua di bawah faktor politik, iaitu 3.1.2 nasionalisme. Bagi memudahkan para pelajar memahami tentang nasionalisme, mari kita perhatikan beberapa konsep yang telah cikgu sediakan di sini. Antara konsep yang boleh membantu para pelajar memahami nasionalisme dengan mudah ialah selalunya nasionalisme akan dikaitkan dengan perasaan cintakan bangsa negara sendiri secara yang mendalam.
nasionalisme juga seringkali dikaitkan dengan perasaan kebangsaan dan semangat cintakan tanah air, ataupun lebih tepat semangat patriotisme. Seterusnya, nasionalisme juga seringkali dikaitkan dengan perasaan dan sikap yang menunjukkan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara, terutamanya merangkumi budaya, bahasa, adat istiadat dan juga pegangan keagamaan. Baiklah anak-anak, nasionalisme ini merupakan antara perkara penting yang turut menyumbang dalam proses pembangunan sesebuah negara. Mari kita lihat apakah kepentingan nasionalisme dalam konteks pembangunan negara. Ada pelbagai kepentingan nasionalisme yang boleh kita perolehi dari kedua-dua teks yang dikaji, sama ada teks Sulalatus Salatin maupun novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dengan adanya perasaan cintakan negara yang mendalam, sudah tentu warga negaranya akan berusaha untuk memajukan negara semaksimal mungkin. Dengan perasaan nasionalisme juga, seseorang warga negara itu akan menyayangi negara dengan secara yang mendalam. Di samping itu juga, dengan adanya semangat nasionalisme, sudah tentu warga negaranya akan menegakkan keadilan dan akan mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan dalam sesebuah negara tersebut. Jika sekiranya seseorang warga negara itu diberikan tanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan tugas dengan adanya semangat nasionalisme yang tinggi, sudah tentu mereka akan berkhidmat dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh iltizam. Begitu juga dengan adanya semangat nasionalisme yang tinggi, warga negara akan berani menentang musuh yang akan menceroboh sesebuah negara. Semangat nasionalisme juga akan membantu warga negaranya menanam rasa sayang dan hormat kepada pemimpin dan raja yang seharusnya menjadi tonggak dalam sesebuah negara. Dengan semangat nasionalisme juga, warga negaranya akan sanggup berjuang bermati-matian bagi memastikan negara berada dalam keadaan yang aman dan damai. Kepentingan nasionalisme seterusnya yang harus dipelajari dan dikuasai oleh para pelajar ialah dengan adanya semangat nasionalisme, sudah tentu warga negaranya akan berusaha memelihara keselamatan negara semaksimal mungkin. Dan secara tak langsung, ia akan membantu mendaulatkan negara serta meletakkan negara di pesada yang sepatutnya. Dengan adanya semangat nasionalisme yang tinggi, pastinya kesetiaan warga negara pada negara akan terus dipupuk dan disemai. Dan akhirnya dengan semangat nasionalisme yang tinggi juga akan membantu seseorang warga negara untuk sanggup berkorban demi negara yang tercinta. Ya anak-anak, setelah kita meneliti konsep dan juga peraturan dan undang-undang yang terdapat dalam kedua-dua teks yang dikaji, mari kita meneliti pula faktor yang kedua dalam pembangunan negara, iaitu faktor yang berkaitan dengan ekonomi. Dari sudut ekonomi, ada 3 subtajuk yang seharusnya para pelajar kuasai. Yang pertama, pertanian, di mana pertanian seringkali dikaitkan dengan perihal bertani, perusahaan bercucuk tanam. Pertanian terdiri daripada pertanian sara diri dan juga pertanian campur. Pertanian juga seringkali dikaitkan dengan aktiviti yang melibatkan pengeluaran makanan dan juga barang keperluan yang seringkali dikaitkan dengan sektor peladangan, peternakan, perikanan dan juga perhutanan. Pertanian juga merangkumi aktiviti yang melibatkan bidang dan teknik, termasuklah perluasan tanah untuk bercucuk tanam. Baiklah anak-anak,
mari kita meneliti satu persatu kegiatan pertanian yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin. Untuk teks Sulalatus Salatin, terdapat beberapa aktiviti pertanian yang dijalankan. Antara aktiviti pertanian tersebut ialah penanaman padi huma, perikanan, menternak binatang, bercucuk tanam, memburu binatang serta memungut hasil hutan. Manakala untuk novel Sedara Besar dari Kuala Lumpur pula, ada beberapa aktiviti yang dikaitkan dengan pertanian. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah aktiviti penanaman, perladangan, perkebunan, perikanan dan juga perhutanan. Diharapkan para pelajar telah dapat memahami konsep dan mengetahui aktiviti-aktiviti pertanian yang telah cikgu nyatakan tadi. Baiklah, setelah kita meneliti tajuk berkaitan dengan pertanian dalam sektor ekonomi, mari kita sama-sama meneliti tajuk yang kedua di bawah ekonomi, iaitu tajuk berkaitan dengan usahawan. Baiklah, mari kita sama-sama meneliti konsep yang berkaitan dengan usahawan. Usahawan seringkali dikaitkan dengan orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan atau juga dikenali sebagai pengusaha. Usahawan juga merupakan tenaga atau kualiti yang ada pada manusia yang diberikan tanggungjawab dalam membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor pengeluaran seperti tanah, modal, buruh serta berkebolehan dalam melakukan sesuatu tugas yang telah diamanahkan. Baiklah, seterusnya mari kita telitikan ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan. Dengan adanya ciri-ciri ini, sudah tentu seseorang yang akan bergelar sebagai usahawan akan menjadi usahawan yang berjaya. Yang pertama, seseorang usahawan itu perlulah kreatif dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya sebagai seorang pengusaha. Yang kedua, mereka juga perlu bersikap inovatif dalam menceburi pelbagai bidang yang disediakan. Usahawan juga perlu bersedia mengambil iktibar dan pelajaran daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya. Usahawan juga merupakan seseorang individu yang sentiasa bersedia membawa perubahan dan pembaharuan dalam bidang yang diusahakan. Sudah tentu, seorang usahawan yang berjaya perlu meletakkan komitmen yang tinggi, barulah apa yang diusahakan oleh beliau akan mencapai kejayaan. Perkara yang seterusnya, seseorang yang dilabelkan sebagai usahawan perlu bertanggungjawab sepenuhnya dalam apa yang diusahakan. Berikutnya, seorang usahawan yang berjaya sudah tentu memiliki wawasan ataupun pandangan yang di luar daripada kebiasaan. Di samping itu, seseorang usahawan yang berjaya juga perlu memiliki kerajinan yang tinggi. Dan usahawan yang berjaya juga sentiasa merebut peluang yang disediakan sama ada oleh pihak kerajaan maupun oleh pihak swasta. Diharapkan penerangan yang telah cikgu berikan itu mampu difahami. Berikutnya, mari kita meneliti subtajuk yang ketiga di bawah sektor ekonomi, iaitu perdagangan. Seterusnya, mari kita sama-sama meneliti subtajuk yang ketiga di bawah ekonomi, iaitu perdagangan. Baiklah, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, selalunya kegiatan perdagangan dikaitkan dengan aktiviti ekonomi yang mementingkan keuntungan. Di samping itu, perdagangan juga dikaitkan dengan pengumpulan harta dan juga ia turut melibatkan proses kegiatan mengeksport dan juga mengimport, iaitu barang-barang antara negara dengan negara yang lain. Seterusnya, mari kita teliti aktiviti perdagangan yang terdapat dalam kedua-dua teks yang dikaji.
Untuk teks Sulalatus Salatin ataupun juga dikenali sebagai teks sejarah Melayu, ada beberapa aktiviti perdagangan yang dijalankan. Antaranya aktiviti perdagangan yang melibatkan peranan golongan pemerintah. Seperti mana yang para pelajar ketahui, para pemerintah yang terdiri daripada Sultan juga turut terlibat sama dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan juga tidak boleh tidak dikaitkan dengan kegiatan yang berlaku di pelabuhan. Di samping itu, kegiatan perdagangan juga dikaitkan dengan perdagangan rempah, seperti mana yang para pelajar ketahui, rempah antara aktiviti perdagangan utama yang dijalankan di Melaka. Seterusnya, anak-anak juga perlu menguasai penglibatan golongan masyarakat setempat dalam aktiviti perdagangan. Seringkali aktiviti perdagangan dalam teks sejarah Melayu juga turut dikaitkan dengan aktiviti perkapalan, percukaian serta perkhidmatan yang disediakan. Baiklah, anak-anak, mari kita menelusuri pula kegiatan perdagangan yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Antara aktiviti yang dijalankan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ialah aktiviti yang melibatkan import, iaitu mengimport lada hitam dari negeri Sarawak. Manakala ekspor juga turut menjadi antara aktiviti perdagangan yang penting dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Sebagai contohnya, Encik Muhammad berancang untuk mengekspor lada hitam ke benua Eropah. Baiklah anak-anak, aktiviti perdagangan juga melibatkan kerjasama syarikat antara syarikat tempatan dan juga syarikat antarabangsa. Aktiviti perdagangan dalam novel Saudagar Besar juga turut melibatkan penglibatan saudagar Cina dan juga saudagar Melayu. Seterusnya, aktiviti perdagangan turut melibatkan hubungan antara bangsa yang turut melibatkan negara-negara luar, terutamanya di benua Eropah. Diharapkan anak-anak telah dapat memahami dan menguasai tajuk perdagangan. Baiklah, seterusnya cikgu ingin berkongsi pula maklumat berkenaan dengan sumbangan kegiatan perdagangan dalam faktor ekonomi. Seterusnya, mari kita sama-sama meneliti apakah sumbangan kegiatan perdagangan dalam ekonomi. Berikut, sumbangan kegiatan perdagangan mampu meluaskan barangan hingga ke peringkat antarabangsa. Aktiviti ataupun kegiatan perdagangan juga membolehkan barangan dieksport ke luar negara, terutama yang melibatkan sektor-sektor yang ada di dalam negara kita. Kegiatan perdagangan juga akan meningkatkan pendapatan negara melalui aktiviti import dan ekspor. Seterusnya, kegiatan perdagangan mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada syarikat yang terlibat secara langsung dalam aktiviti perdagangan. Seterusnya, kegiatan perdagangan juga berupaya mewujudkan hubungan dagang yang melibatkan negara-negara luar. Seterusnya, dengan adanya kegiatan perdagangan, proses pemindahan teknologi, terutamanya teknologi terkini dari luar negara mampu diserapkan di negara kita. Yang seterusnya, kegiatan perdagangan juga mampu membuka peluang-peluang pekerjaan terutama kepada golongan muda. Secara tidak langsung, ia akan mengurangkan kadar pengangguran. Dan akhir sekali,
kegiatan perdagangan juga mampu melibatkan orang Melayu dalam sektor ekonomi yang besar ini. Demikianlah kupasan yang telah cikgu berikan berkenaan dengan subtajuk-subtajuk di bawah faktor politik dan juga faktor ekonomi. Berikutnya, cikgu ingin kongsikan bagaimana faktor ekonomi dan juga faktor politik turut mempengaruhi proses pembangunan sesebuah negara. Menerusi, apakah kepentingan pembangunan negara? Berikut adalah beberapa kepentingan pembangunan negara yang seharusnya anak-anak pelajar kaitkan dengan kedua-dua faktor yang telah dibincangkan tadi, iaitu faktor politik dan juga faktor ekonomi. Yang pertama, kepentingan pembangunan negara dalam konteks faktor politik dan ekonomi ialah ianya mampu menjamin keharmonian dan keamanan negara. Yang kedua, dengan adanya faktor politik dan ekonomi, sudah tentu ia mampu mengelakkan berlakunya perpecahan ataupun konflik dalam kalangan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, seterusnya ia akan membawa dan memelihara kestabilan negara. Dan yang keempat, sudah tentu ia akan mempertahankan kedaulatan negara dan akan membolehkan kecintaan terhadap negara yang mendalam. Berikutnya, ia juga mampu mensejahtera dan memakmurkan negara dalam kedua-dua aspek tersebut. Seterusnya, ia juga mampu mengangkat kedaulatan raja dan negara ke pesada yang sepatutnya. Dan yang ke-8, sudah tentu faktor ekonomi dan faktor politik akan memantapkan keterampilan serta kecekapan dan kemampuan negara bersaing di peringkat antarabangsa. Dan ini sudah tentu akan memajukan ekonomi negara setanding dengan negara-negara luar. Dan akhir sekali, akan membentuk negara kita yang mampu berdaya saing dalam konteks pembangunan di negara ini. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita sekarang berada di penghujung pembelajaran kita. Diharapkan penerangan yang telah cikgu berikan itu tadi telah mampu menjana minda para pelajar untuk memahami kedua-dua teks kajian, iaitu teks Sulalatus Salatin dan juga novel Sedekah Besar dari Kuala Lumpur. Dan cikgu juga berharap agar para pelajar dapat berbincang dengan guru-guru di sekolah untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan detail untuk kedua-dua teks bagi memahami tajuk sastra dan pembangunan, khasnya pembangunan negara. Akhir kata dari saya, Cikgu Ahmad Yani bin Saleh, saya ingin sampaikan serangkap pantun. Pohon buluh rimbun di pekan, daunnya ringan, jelingan manja. Jari 10 saya susunkan, segala kekurangan maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.